Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak mengangkat isu tentang permohonan baru bantuan prihatin nasional dan soalan-soalan lain yang acap kali ditanya kepada saya dan ramai yang masih tidak faham. Okey, cuba dengar betul-betul. Okey, kategori isi rumah pendapatan 4,000 ke bawah, bujang 2,000 ke bawah adalah golongan B40. Telah dibayar pada 6 April hingga 12 April 2020. Manakala isi rumah 4,000 hingga 8,000 serta bujang pendapatan 2,000 hingga 4,000 telah dan akan dibayar pada 13 April hingga 15 April 2020. Okey, berapa lamakah permohonan baru dan rayuan akan diproses? Okey, jawapan dia mudah. Okey, permohonan baru dan rayuan akan diproses selepas tempoh permohonan ditutup pada 30 April 2020. Okey, jangan tanya lagi soalan ni lah. Ni saya dah bagi jawapan. Okey, bilakah bayaran bagi mereka yang membuat permohonan baru dan rayuan bantuan prihatin nasional akan dilakukan? Okey, sekiranya permohonan baru atau rayuan bantuan prihatin nasional diluluskan, bayaran akan dibuat pada bulan Mei 2020 secara sekaligus. Okey, jelas Okey, ada soalan yang bertanya, saya telah membuat permohonan baru atau rayuan tetapi tidak dapat menghantar permohonan kerana tidak mempunyai akaun bank. Adakah saya boleh memilih untuk menerima bantuan secara tunai? Okey, maklumat akaun bank adalah wajib diisi semasa permohonan baru atau rayuan kecuali berstatus muflis dan disenarai hitam. Okey. Okey, ada soalan yang diajukan juga, apakah dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan baru atau rayuan bantuan prihatin nasional? Okey, dengar betul-betul Permohonan tidak perlu mengumpulkan bukti pendapatan. Kesemua permohonan akan disemak berdasarkan data agensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Okey. Okey. Soalan yang seterusnya iaitu bagaimana jika akaun bank yang didaftarkan adalah tidak aktif atau tutup, ini kerana mereka telah memohon bantuan sara hidup sebelum ini. Okey, ini banyak soalan yang saya terima yang ini. Sekiranya gagal dikreditkan, penerima akan dibayar secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional setelah nombor siri dipaparkan di portal bantuan prihatin nasional. Ini saya cuba nak ingat kepada saudara-saudari supaya sentiasa buat semakan di portal bantuan prihatin nasional. Okey, soalan seterusnya, bolehkah saya membuat kemaskini maklumat diri seperti akaun bank yang telah tidak aktif atau status perkahwinan? Okey, bagi penerima yang lulus bantuan sara hidup, maklumat diri tidak boleh dikemaskini kecuali rekod data pencukaian Lembaga Hasilan Negeri boleh mengemaskini maklumat akaun bank anda. Okey, ini untuk orang yang bayar cukai. Adalah anda Allah ni tanya juga, golongan T20 pendapatan melebihi RM8,001 dan ke atas tidak layak menerima bantuan prihatin nasional. Pada tahun 2020 tidak bekerja. Bolehkah golongan ini merayu untuk mendapatkan bantuan? Okey, jawapannya boleh. Permohonan rayuan boleh dibuat. Sebab itu ketika dulu. Sekarang ni yang baru ni dia boleh memohon. Okey, sekiranya seseorang itu diisytihar muflis, akaun yang didaftarkan sebelum ini telah dibukukan, bolehkah mendapat bayaran bantuan prihatin nasional? Okey, pemohon yang berstatus muflis perlu menandakan sebagai individu muflis di dalam borang permohonan. Permohonan tidak diwajibkan mengisi maklumat akaun bank semasa permohonan kaedah penerimaan secara tunai di Bank Simpanan Nasional. Okey, bagi pemohon yang telah dibayar ke akaun yang dibukukan oleh Jabatan Insolvensi, pemohon perlu merujuk kepada Jabatan Insolvensi untuk kelulusan pengeluaran bantuan ini. Okey. Soalan ini ada beberapa soalan yang saya terima. Mereka bertanyakan kepada saya adalah seorang isteri baru berkahwin pada tahun 2019. Okey, berdasarkan semakan dan lulus di bawah kategori bujang, tetapi suami saya tidak mempunyai rekod bantuan prihatin nasional. Soalannya, bolehkah saya membuat permohonan kemaskini kepada kategori berkahwin? Adakah saya akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya memohon sebagai kategori bujang dan sedangkan saya telah berkahwin? Okey, dengar betul-betul. Okey, permohonan kemaskini status perkahwinan adalah tidak dibenarkan. Okey, pasangan tersebut
boleh membuat permohonan baru di bahagian kategori bujang. Anda tidak akan dikenakan tindakan undang-undang. Ni jelas sebab ni abang yang takut dia kata kita tipu kan. Okey. Soalan terakhir yang ditanya kepada saya telah bercerai dan berdasarkan semakkan dan lulus sebagai penerima bantuan, bolehkah saya membuat permohonan kemaskini kepada kategori bujang? Okey, jawapan dia, permohonan kemaskini status perkahwinan adalah tidak dibenarkan kerana ia berdasarkan rekod terkini yang terdapat di pengkalan data bantuan sara hidup dan pencukaian lembaga hasil dalam negeri. Okey, saya rasa ini jelas kot apa yang saya terangkan hari ini. So mungkin dapat membantu anda masalah yang bermain di fikiran anda. Okey, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap penjelasan saya tadi jelas dan mudah difahami. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila nyatakan di ruang komen. InsyaAllah yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.